Baiklah, kami dah pun belanja kepada anda semua. Apa yang ada di studio Nadia Arina pada hari ini, kita dihiasi dengan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. And of course, kita menumpukan perhatian juga kepada persiapan Malaysia yang ketika ini berada di New Zealand. Betul. Sempena kejohanan ini. Tapi kita bertuah Dayang, sebab kita antara yang pertama dapat melihat dengan di depan mata kita piala yang menjadi rebutan di mana kejohanan ini akan berlangsung pada penghujung tahun ini. Tetapi untuk itu, kita nak memperkatakan tentang persiapan skuad bola sepak kebangsaan yang diberitakan baru saja mencapai keputusan seri. Seri satu sama dengan jaringan Noah Lane ke atas Klub Auckland. Manakala pada Isnin nanti, kita akan berdepan pula dengan pasukan kebangsaan New Zealand sebagai salah satu persiapan menjelang ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Baik, ini satu berita positif untuk skuad kebangsaan bagi menghadapi kejohanan yang akan berlangsung pada bulan Disember. Bersama dengan kami pada edisi kali ini ialah bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri yang sudah pasti mahu ingin berkongsikan pandangan beliau tentang pasukan bimbingan Paumati ini. Ada misi yang cukup besar walaupun baru saja memegang pasukan, tapi sudah pun ada piala pesta bola mereka. Mawi, pemain-pemain yang dipanggil Paumati, ada beberapa muka baru dan paling mengejutkan ialah pemain bawah 23 tahun Selangor, Haikal Danish Muhammad Haizun, Haizrik Aizman Mat Desa daripada JDT 2 dalam senarai pasukan ini. Tapi selebihnya pemain yang regular dalam pasukan kebangsaan. Apa pandangan Mawi? Okey, pada saya satu pemilihan percaturan pemain untuk buat persediaan kepada dua perlawanan saja. Itu perlawanan persahabatan dengan New Zealand dan Kelab. Cuma kalau nak ambil kira perjalanan nak pergi ke Asian Championship ni untuk Piala Mitsubishi ni, saya rasa akan berlaku perubahan pemain yang akan dipanggil dan dibawa masuk. Saya tak nafikan 3 pemain muda ni, satu antara 2 di bahagian penyerang, Aikal dan penjaga gol daripada pasukan JDT. Saya rasa satu pendedahan yang baik perancangan Paul Mati sendiri dalam merangkakan 2 perlawanan persahabatan itu saja. Jadi ini sedikit sebanyak dia boleh membuat pilihan kepada pemain-pemain muda dan pemain-pemain senior yang sedia ada. Okey, jaringan tunggal daripada Noah Lane untuk mengikat Klub Auckland dalam perlawanan persahabatan pertama mereka di New Zealand. Ia satu petanda positif ataupun kita masih lagi dalam keadaan yang mungkin sedikit risau, gusar, bimbang since kita ada 2 sahaja perlawanan persahabatan setakat ini menjelang kejohanan ni, Mawi? Okey, saya dapat gambarkan bahawa bukan saya tak nak ambil kira daripada 2 perlawanan tersebut, tapi pada saya dalam kalender off day season ni untuk dapatkan 2 perlawanan ni tak apa, cukup bagus. Cuma kelab baru-baru yang tadi ni kita draw satu sama, tak apa, saya jangkakan dia akan menurunkan ataupun meletakkan formasi pemain muda ataupun pemain-pemain yang bukan utama. Itu pasti. Tapi berdepan dengan New Zealand nanti hari Rabu, saya tentu itu pasukan yang terkuat yang kita kena letakkan. Tapi untuk perjalanan nak pergi ke Asian ni, kita ada masa lagi, walaupun sekarang dah bulan 10, 11, 12, so ada lebih kurang 1 bulan lebih. Jadi saya rasa dalam perjalanan liga pun nanti dah berjalan, nak tengok prestasi pemain-pemain utama tu dekat mana. Saya jangkakan mungkin tak ada menjadi isu dari segi percaturan pemain itu sendiri. Tapi yang lebih penting bawa balik kepada perlawanan sebenar nanti. Nak tengok peluang tu, kita kena tengok balik dekat grup kita. Di manakah kita sebenarnya dalam grup tu. So sekarang ni dah tahu dah, kita bersama dengan pasukan Thailand, champion. Kemudian kita ada Singapura, kita ada Cambodia dan antara Brunei dan Timur Leste. So kalau nak ambil kira awal sekarang ni, saya jangkakan 2 pasukan yang boleh layak ketika ini ambil kira. Mungkin ada harapan pasukan Thailand dan pasukan Malaysia. Okey, baik. DNA KPG Kim Panggon dalam pasukan ni saya rasa sudah sebati. Jadi apakah sebenarnya ia sebenarnya memudahkan tugas Paumati sebenarnya. Dia tak perlu banyak untuk adjust core pasukan ini untuk membawa kepada saingan penting di penghujung tahun ini. Atau dia perlu membawa ideanya sendiri? Kalau selalunya title by Ketua Jurulatih ni kena buat identiti sendiri. Mesti Paumati punya dia dah tak boleh bergerak ataupun bayang-bayang Kim Panggon tu, sebab itu dah satu step yang lain. Yang ni kali ni dia ambil adalah
sepenuh-penuh kuasa dan pemilihan pemain atas tangan dia, percaturan, formasi dan everything adalah kepada jurulatih baru. So cuma yang lebih menarik itu mengekalkan daripada kesinambungan Kim Panggon dan Puan Mati, kesinambungan pemain-pemain lama tu ada, malah ada tambahan pemain-pemain yang baik. Dia membawa masuk pemain muda. Dan dia juga adalah pembantu kepada Kim Panggon. Jadi saya rasa benda isu tu tak ada jadi satu, tak timbul lah, tak ada masalah. Tak ada masalah besar. Cuma menjadi isu dia nak mendapatkan pemain nanti, pemain utama. Kemudian dia nak menurunkan pemain yang utama tu dan dia perlu ada sedikit lagi tactical plan yang kali ni perlu lakukan dengan terbaik lawan AFF ni. Sebab sebenarnya saya suka tajuk hari ni sebab nak mencari juara kali kedua sebenarnya setelah 14 kali tournament ini berjalan, nak masuk ke 15 edisi ni. Kita dah jadi champion 2010, terlepas 2014 dan 2018 untuk menjadi juara. So sebenarnya kita punya perjalanan dalam dis Asia ni tak bagus, tak cantik sebenarnya. Selepas champion tu kita ada, saya ingat dalam tempoh Era Safi Ya, era Safi betul dah sampai 6 kali, selepas tu tak ada peluang. Tapi ini ada peluang. Ini peluang terbaik kita untuk menunjukkan bahawa Malaysia masih lagi gergasi di rantau ASEAN. Okey, kalau kita boleh lihat kepada ASEAN Mitsubishi Electric Cup AMEC ni sebagai satu medan sebenar, pentas sebenar untuk Coach Paul Marty membuktikan kewibawaan beliau sebagai head coach. Tapi masih lagi Mawi ada suara-suara dekat luar sana yang menggesa pihak FAM untuk continue mencari ketua jurulatih yang lain. So adakah ini sesuatu yang perlu kita take step by step, berikan peluang ini kepada Paul Marty, buktikan bahawa dia mampu untuk meneruskan legasi Harimau Melaya? Saya rasa perlu diteruskan untuk Paul Marty. Sebab ini kita ambil kira yang dari segi percaturan masa. Sekarang bulan 10, ini pertemuan dah masuk bulan 12 nanti, 8, 9, 12 Disember. So saya rasa tak ada kesesuaian nak ambil jurulatih baru untuk menggantikan Paul Marty ataupun nak ubah kedudukan perjalanan bola sepak negara. Bagus selesaikan ni, beri dia satu task di tournament AFM lebih tinggi daripada Merdeka Cup hari itu. So untuk dapatkan nilai ke mana kemampuan dia. Macam saya masukkan tadilah, antara bernasib baik lagi kerana kali ini kualiti pemain yang dia dapat dan dia nak tu dia ada. Jadi itu boleh meneruskan legasi. Cuba cari lagi kemenangan, dapatkan this piala sebab ni dah lama ni. Piala ni tak dapat. Lama dah kita tunggu ni. Dia lalu je dengan kita kat sini kan. So saya rasa satu benda yang dia perlu ubah dan target kepada dapatkan piala ni. Okey, akhir sekali. Menarik tadi bila Mawi sebutkan rekod kita tak cantik dalam kejohanan ni. Last 2010 lepas tu. So near and yet so far. Jadi dengan senarai pemain yang kita ada, tetapi kita juga melihat dalam grouping kita ada juara Thailand, kita ada Singapura. Cambodia pun boleh kita ada mendatangkan Cambodia bahagia juga. dan tak boleh tentu lagi satu lagi Brunei ataupun Timor Leste. Mawi dah sebut tadi, tapi saya lagi peluang kita sebenarnya untuk kali ini mencipta sejarah. Ya, saya mengharapkan ada peluang. Itu terlebih dahulu. Kerana macam saya kata tadi, dalam grup ni Thailand akan menjadi pasukan yang akan layak ke semifinal dan kita mengharapkan situ. Kerana dalam last 2022, grup yang sama dengan kita, Singapura dan pasukan Myanmar. Jadi Singapura ni kita dah ada rekod, kita dah menewaskan dengan pasukan Singapura dengan 4-1 dan pasukan Laos dan Myanmar kita menang daripada perlawanan tersebut dalam grouping. So saya rasa jangkaan untuk nak lepas pada peringkat pasukan-pasukan tersebut tak ada isu. Tapi Thailand, Vietnam, Indonesia sekarang that's kita punya. Indonesia tu sebenarnya on top. Betul. Daripada senarai tiga Yes, pasukan. mereka berada di landasan yang cukup hebat dan ia boleh jadi contoh untuk kita sebenarnya. Okey Mawi. Silau piala Kan, kita nak tanya dari pihak dari sudut pandangan peminat lah. Sebenarnya piala ni, sebenarnya kejohanan ni ada sentimental value untuk peminat-peminat bola sepak negara. Of course, macam Abang Mawi sebagai pemain kebangsaan juga suatu ketika dahulu juga ada maknanya tersendiri untuk menjulang piala ni. So kenapa piala ni perlu pulang ke Malaysia untuk kita betul-betul menggembirakan rakyat? Kita dah lama dambakan piala ni, Mawi, pada pandangan peminat. Tengok daripada jauh je. Kerana title ASEAN ni antara yang tertinggi dalam kita punya kelompok region ataupun kawasan dekat Asia. Ada yang
Akbar. Kita lihat ya, kita sekarang ni antara terbaik daripada 4 pasukan per 11 pasukan yang ASEAN ni. So saya rasa peluang dah ada. Kalau tolak hari tu 2014 dengan 18 final tu kita champion, kita dah ada 3 piala. Of course tak nak kejar Vietnam dengan Thailand dah sampai 7 kali champion. Sukar. Tetapi peluang tu ada. Jadi saya gambarkan ini antara salah satu peringkat tertinggi lah kalau pemain-pemain kita ataupun dapat bawa piala ni, ambil piala ni sebagai satu kebanggaan lah dalam rekod sejarah pemain bola sepak lah. At least dalam CV tu tinggi lah. Kalau nilai masuk dia. portfolio tu rasa macam wah grand. Betul. Sukar tapi tak mustahil. Betul lah Mawi. Okey, apa pun terima kasih kepada Asmi Bakiri berkongsi pandangan anda mengenai pemain-pemain yang dipanggil oleh Paumati dan juga peluang untuk Malaysia mencipta sejarah yang diukir pada tahun 2010. Itu yang kita harapkan bersinar-sinar piala ini.